Kami bawakan satu lagi sesi wawancara topik di hari Jumaat ini mengenai dengan sedekah membawa berkah. Sedekah pastinya adalah salah satu amalan yang amat dituntut di dalam agama Islam. Namun bagaimanakah sedekah yang membawa berkah itu? Kita akan bersama dengan tetamu kita ini ya, Sarina. Ya. Kita ini hadirkan Yang Mulia Ustazah Dr. Zati Hanani, Datuk Seri Setia Haji Rachid. Assalamualaikum Ustazah. Salam Jumaat. Warahmatullahi wabarakatuh dan salam Yaumul Jum'ah Al-Mubarak. Apa khabar Ustazah? Alhamdulillah sihat. Macam mana habis kita? Sehat. Rasanya paling last kita ni jumpa waktu Hari Raya tahun lepas ya. Di Rampai Pagi. Namun di luar adalah lama sudah anda turun Padang ke Rampai Pagi, agak gegar sedikit lah. Dengan bergandingan dengan orang host yang hebat lagi. Masya Allah. Masya Allah. Kita ni pun amat bangga juga bersama dengan Ustazah Dr. Zati Hanani di pagi ada rezeki pertemuan kita ni ya. Alhamdulillah. Bersama dengan Ustazah. Ustazah pun orang ilmu yang bakal dicurahkan ini orang merupakan satu peluang besar kepada kami untuk belajar lebih dalam berkenaan dengan sedekah ni Ustazah. Tani faham ini pun orang hari Jumaat ada beberapa amalan-amalan sunat yang boleh kita ni lakukan dan pertingkatkan lagi di bulan ataupun di hari Jumaat ini, antaranya juga bersedekah. Namun apa yang cuba kita ni raih dan cuba untuk memahami sedekah membawa berkah. Dalam konteks ini mungkin sebagai mukadimah tajuk yang dibawakan untuk hari ini Ustazah. Silakan. Terima kasih. Saya awali dengan doa dulu sebelum berbicara dengan lebih lanjutlah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi tammim alaina bil khair. Sallallahu alaika wa sallam ya Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Ni orang dah terlambat kan mengucapkan selamat tahun baru. Ni orang berapa hari, 12 hari masuk hari ini sudah kita ni melangkah ke tahun 2024. Jadinya sebagai muhasabah diri, muhasabah diri kita ni, macam mana sudah kita ni punya diri kita ni, adakah lebih baik daripada tahun 2023? Jadinya hari ini saya membawakan tajuk sedekah membawa berkah. Sejauh mana sedekah ni orang membagi impak yang positif terhadap diri kita ni ataupun impak yang baik terhadap diri kita ni. Setentunya sebagaimana host boleh cakap mengatakan tadi bahawasanya sedekah ni adalah sesuatu amalan yang digalakkan terutama di dalam Islam ya. Dan kita ni jangan lupa, walaupun tajuk hari ni simple, tapi kadang-kadang macam mana kita ni aplikasikan di dalam kehidupan. Adakah sudah kita ni membuat sedekah ni? Sebab itu satu peringatan ataupun satu tazkirah hari ini saya ingin membawakan, iaitu sedekah itu membawa berkah. Satu, firman Allah Subhanahu wa taala ada menyatakan yang kira-kira mafhumnya. Dan belanjakanlah, yakni dermakanlah sebahagian dari rezeki yang kami berikan kepada kamu sebelum seseorang dan kamu dari kamu sampai ajal maut kepadanya. Kalau tidak, maka ia pada saat itu akan merayu dengan katanya, wahai Tuhanku, alangkah baiknya kalau engkau lambatkan kedatangan ajal matiku ke suatu masa yang sedikit sahaja lagi, supaya aku dapat bersedekah dan dapat pula aku menjadi orang-orang yang saleh. Surah Al-Munafiqun ayat yang ke-10. Jadinya ayat yang ke-10 ni ia membawa maksud bahawasanya manusia ni ketika di dunia, ya maksudnya tu indah mau bersedekah, tetapi sudah saat kematiannya ia merayu kepada Allah supaya ditangguhkan untuk ia berbuat bersedekah ni. Masya Allah. Artinya di sini ni sedekah ni ia indah akan nampak kehebatannya kecuali selepas mati. Satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan yang kira-kira mafhumnya, tidak akan terputus amalan seorang anak Adam kecuali 3. Satu, ilmu yang bermanfaat baginya, kemudian amal jariah baginya, dan seorang anak yang saleh mendoakan baginya. Amal jariah yang dilakukan ini ialah yang akan membagi pahala yang berterusan kepada si mati. Sebab itu kita ni bersedekahlah ketika kita ni masyarakat ni orang
hidup ani di kandung badan. Okey. Dan tajuk hari ini, sedekah tu membawa berkah. Secara literalnya dan logiknya, kalau bersedekah ni orang mengatakan, ya, inya malas ku bersedekahnya, karangnya makin jadi miskin ti akunya, makin jadi aku punya usin ku ni inda bertambah dia. Atau hanya secara logiknya, secara ia punya ni orang kezahirannya saja. Contoh kitanya tu ada duit RM10. 10 ringgit kata orang. 10 ringgit tu. Kemudian kitanya tu akan bersedekah RM1, ada tempat kanak-kanak, ada tempat sesiapa saja kan kita ni bagi. Kalau secara literal ataupun secara logiknya, ia akan menjadi kita ni punya duit itu jadi RM9 kan? RM1 itu ada tempat orang. Tetapi kalau iman dan Islam menyatakan bahawasanya tidak akan berkurang. Ia tidak akan berkurang, malahan ia akan bertambah. Di sinilah kalau ia bertambah dan semakin bertambah, itulah dia keberkatan. Bukan maksudnya diberi uang ringgit, tambahnya uang ringgit, karena ada dalam bentuk lain. Betul. Mungkin ada yang diteruskan. Yang diteruskan ini maksudnya di sini tu keberkatan itu bukan hanya bersifat material semata-mata, iaitu dari segi wang. Iaitu macam katanya, mana tahu tak aku sedekah RM10 ni dapat ku karang RM1 juta. Okey, itu terlampau berangan-angan. Terlampau berangan-angan. Bukan skim. Itu skim cepat kaya mungkin. Tetapi sebenarnya kalau kita ni bersedekah usin ataukah apakah saja, mungkin Allah bagi dari segi kesihatan tubuh badan. Dan mungkin Allah bagi orang-orang yang baik di sekeliling kita ni. Dan alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin jadi dengan akibat saya bersedekah tu, saya dipanggil berceramah ani juga untuk menyampaikan ilmu. Mungkin. Dan juga asbab juga sedekah ani kemungkinan juga ia akan menghalang ia daripada aksiden. Kan? Dan ada juga sedekah ani ia boleh menghalang penyakit yang berbahaya. Sebab itu tak di soalan yang lain sekarang akan saya jelaskan apakah yang dimasukkan sebagai sedekah yang afdal. Sedekah yang afdal itu yang membawa kepada keberkatan ini. Ini saya ingin saya terangkan di sini ni bahawasanya sedekah itu sememangnya akan membawa keberkatannya tersendiri, bukannya kepada material semata-mata. Tapi kalau sekiranya material digantikan dengan material, contohnya wang saja saya berikan, kemudian akan ditambahkan wang pun menjadi alhamdulillah. Syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya di sini ni kita ni mesti ingat bahawasanya apa sahaja yang Allah bagi arah kita ni adalah pinjaman semata-mata. Bukan semestinya kita ni tu memiliki gaji atau 100% kita ni pakai. Tetapi apa yang kita ni sedekahkan atau wang atau ia tu sebenarnya pahala kita ni untuk di akhirat. Artinya kita ni hidup ni itu di dunia, dan sebenarnya kehidupan yang sebenar ialah selepas kematian kita ni. Selepas kematian kita ni. Dan sedekah itu tah yang akan menjadi orang pahala yang berpanjangan. Iaitu maksudnya tu kita ni tu mudah untuk dipermudahkan urusan di alam sana. Saya membawakan mengongsikan satu kisah benar yang terjadi kepada orang yang saya kenali dan orang yang saya rapat, sangat rapat. Umur Allah yarhamani sudah melebihi 75 tahun. 74 tahun, minta maaf. 74 tahun. Sekalinya ia indah ada apa-apa masalah dari segi kesihatan secara zahirnya. Tahu-tahu ia kena charge, ia punya jantungnya tu tersumbat tiga sudah. Jadi major. Tapi doktor pun heran macam mana boleh ia bertahan hidup sedangkan jantungnya tu sudah tersumbat tiga-tiga jadi major kronik. Boleh dikatakan kronik. Kali ia mengatakan katanya doktornya sayanya cukup saja satu amalan saya bersedekah. Subhanallah. Kalau itulah kalau siapa yang beriman dengan bersedekah ni insya-Allah ia akan mendapat kebaikan terhadap dirinya. Sebab itu sedekah itu membawa keberkahan kepada orang yang bersedekah dan itu. Kehidupan individu itu. Bukankah juga dinyatakan dalam setiap rezeki kita ni itu terkandung rezeki orang lain. Bagi orang yang benar-benar beriman kepadanya pasti faham. Jadi dalam hal ini tadi ada menyentuh mengenai dengan sedekah yang afdal. Mungkin dapat dijelaskan lagi, diperincikan mengenai dengan mana sedekah yang lebih afdal ini, Ustazah. Baik. Alhamdulillah, sedekah yang afdal ini kita ni lihat bahawasanya
sedekah itu sebenarnya konsepnya besar. Ya. Bukan hanya tertumpu kepada material semata-mata. Bukan hanya secara macam orang, bukan hanya kita niatkan membagi makanan ataupun wang, tetapi sedekah itu boleh juga daripada non-material. Contohnya saja macam kita ni membagi buah fikiran, kita ni membagi ilmu, dari kita ni tu membagi tenaga ataupun orang yang memerlukan, contohnya macam sukarelawan, kita ni tu bersedekah. Dan juga kalau anda mampu juga akan membuat semacam itu dari segi wang, kemudian dari segi makanan, kalau anda mampu kan dari segi membagi tenaga tu dan juga dan sebagainya, cukuplah saja sekadar kita ni tu bersedekah dengan hanya bertasbih, dengan hanya bertahmid. Kemudian kita ni tu melafazkan kata-kata yang baik ataupun dikatakan sebagai sedekah. Dan sedekah ini jangan juga dilupakan, iaitu senyum itu sedekah. Itu saya heran ni, kenapa pulang senyum itu sedekah? Senang kan senyum itu sedekah, macam indah masuk akal. Rupanya seorang ulama ada menyatakan iaitu kalau kita ni menyenangkan hati saudara kita ni, itu sudah sedekah tu. Artinya kalau kita ni senyum, ada saudara kita ni, ada tempat orang yang kita ni kenali, ia pun berlapang dada, itu sudah bersedekah tu. Sebab itu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka bersedekah dengan senyuman. Kita ni yang penting kalau kita ni menjalani kehidupan kita ni bersedekahlah dengan senyuman. Contohnya saja macam kita ni tu mendrive kereta, jangan marung-marung, senyum. Dia payah lagi ada hon-hon tu. Sekurang-kurangnya melapangkan hati orang yang di sebelah kiri kanan kita. Betul. Okey, baik. Belum tadi terjawab apa yang paling afdal. Luan banyak bukunya yang pasal sedekah ini ya. Okey. Menentukan pasal keafdalan sedekah ini, apa yang lebih afdal sedekah ini? Sebenarnya sedekah yang afdal itu ia mengikut situasinya. Ia boleh terbagi kepada dua. Ia punya melalui situasi sedekah itu sendiri dan juga siapa yang patut diberi yang lebih afdal. Siapa? Yang maksudnya tu situasi yang patut afdal kita ni lakukan itu ialah yang keutamaan jenis bersedekah ni yang afdal untuk kita ni bersedekah ialah sedekah khafiyah. Maksudnya tu sedekah khafiyah ni adalah sedekah yang tersembunyi. Kita ni indah mewar-warkan kita ni punya sedekah tu. Contohnya saja secara rahsia, contohnya saja yang selalu kita ni tu belanja orang di arah restoran, tahu-tahu kena bayar sudah. Tahu-tahu kena bayar sudah. Saya harap kena bayarlah sekarang ni. Amin. Tapi jangan pulang mengharap mana lah. Okey. Kemudian yang kedua adalah sedekah ia punya yang paling afdal di dalam kehidupan kita ni adalah sedekah dalam keadaan sihat dan kuat. Jangan menunggu kita ni sakit baru takkan bersedekah. Jangan kita ni tunggu bila mana sahaja kita ni tu ada masalah di dalam kehidupan kita ni baru tak kita ni kan bersedekah. Indah. Jangan ditunggu tapi bersedekahlah bila-bila masa. Time kita ni sihat tadi bersedekahlah. Insya-Allah semua sekali perkara-perkara yang mudarat dan negatif itu pun terhadang oleh sedekah ini. Jadi itu antara sedekah afdal. Namun ada yang bertanya bagaimana pula penerima sedekah itu? Adakah saya pernah mendengar lebih afdal untuk bersedekah kepada orang yang terdekat terlebih dahulu. Baru tas secara masyarakat secara keseluruhannya. Adakah betulnya atau bagaimana ni Ustazah? Sangat betul. Indah saya menafikan dan mengikut pembacaan awal saya ni bahawasanya sedekah yang lebih afdal apabila kita ni memberi barang itu adalah melalui dengan orang-orang yang terdekat dengan kita ni. Contohnya saja seperti seorang suami bersedekah kepada arah isterinya, ada tempat ibu bapanya, kemudian ada tempat seorang anak, kemudian ia bersedekah tempat adik-beradinya. Contohnya saja sini saya memberikan contoh macam mana kalau sekiranya seorang adik bersedekah tempat abang ataupun kakaknya. Kak ataupun bang, aku lanja kita hari ni. Apa kau kan lanja? Lanja senyum saja. Itu maksudnya lanja doa. Lanja doa. Tetap ambil pahalanya. Pasal beribun ada rahmat di sana tu. Ada kekuatan ummah. Kekuatan maksudnya persaudaraan. Persaudaraan di antara seorang dan juga seorang juga. Di sini ni kita ni mesti tahu bahawasanya ingin saya kongsikan daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada menjelaskan bahawasanya ada 4 macam dinar yakni harta dan penggunaannya. 1 dinar engkau berikan kepada orang miskin,
1 dinar engkau belanjakan untuk membebaskan hamba sahaya, 1 dinar engkau infakkan di jalan Allah dan 1 dinar lagi engkau nafkahkan kepada keluargamu. Dan yang paling utama dari keempatnya adalah dinar yang engkau nafkahkan untuk keluargamu. Hadis riwayat Muslim. Daripada hadis tadi sudah menjelaskan bahawasanya memang tertumpu kepada keluarga dulu barutah ke masyarakat amnya. Alhamdulillah. Baik, kita sudah berada di penghujung segmen, namun sebenarnya bagi pendapat saya sendiri, Ustazah dan juga Ani, topik sedekah ni walaupun ianya cukup besar untuk kita perkatakan, tapi kalau orang lebih kerap kita ni kongsikan secara terbuka kepada masyarakat, ia boleh menyuburkan hati kita ini, menghidupkan untuk lebih senang bersedekah. Dan inilah antara perkara yang mungkin kita ni ketahui dan kita ni dengar. Namun kadang-kadang kita ni memerlukan peringatan peringatan itu kita ni perlukan dengan secara keseharian supaya kita ni ingat akan ganjaran di sebaliknya. Tapi bukan saja ganjaran, tetapi kemanisan yang kita ni rasakan sendiri apabila kita ni memanfaatkan harta dan juga mungkin tenaga, ilmu dan juga apa saja rezeki yang kita ni ada. Kita ni ketahui apa yang kita ni miliki di dunia ini bukannya dimiliki secara hakiki, namun hanyalah pinjaman semata. Namun bagaimana kita ni memanfaatkan ia untuk kehidupan kita ni yang selanjutnya. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Yang Mulia Dr. Zati Hanani binti Datuk Seri Siti Haji Rajid kerana berkesudian di Rampai Pagi untuk membicarakan mengenai dengan sedekah membawa berkah ini. InsyaAllah kita akan bersua lagi. InsyaAllah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.